Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Alis Fitri binti Amran bersama ahli kumpulan saya Nur Masyita Naila binti Zulkifli, Nazatul Ayuni binti Azmi dan Nur Farah Syamiwi binti Abdul Aziz akan membentangkan tajuk kertas kerja kami iaitu berbalism. Berbalismi merupakan gejala yang amat dekat dalam kalangan masyarakat membangun dengan pelbagai kemudahan teknologi yang menyebar fakta, berita yang tidak berautoriti, terutamanya di media sosial yang menghidangkan konten yang mengandungi pelbagai aliran pemikiran yang berbeza yang mana dapat mempengaruhi kefahaman masyarakat dalam penerimaan ilmu. Selain itu, mentaliti pendidikan tidak menjamin masa depan dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan generasi muda kerana kos sara hidup yang tinggi dan kecenderungan untuk kerja dan memiliki wang sendiri. Pelbagai isu permasalahan kecerdaan ilmu yang timbul dalam kalangan masyarakat kini. Antaranya ialah isu permasalahan masyarakat yang mudah terpengaruh dengan media sosial. Dunia tanpa sempadan kini cukup sebati dalam kehidupan yang mempengaruhi gaya hidup kita di media sosial yang mendedahkan pelbagai isu semasa dunia. Kajian menunjukkan 93% rakyat Malaysia aktif sebagai pengguna internet di media sosial. Namun begitu, ia amat memberi impak negatif apabila maklumat yang disebarkan adalah tidak benar dan tidak berautoriti serta memberi kenyataan yang mengelirukan yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat majmuk, terutamanya berkaitan hukum hakam dan kefahaman agama. Isu seterusnya ialah isu permasalahan generasi muda dalam dilema untuk meneruskan pengajian atau pekerjaan. Generasi muda kini kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan di peringkat institusi pengajian tinggi IPT ekoran tempoh pengajian yang lama selain gaji permulaan yang rendah serta kos sara hidup yang tinggi. Benarlah bahawa statistik yang menunjukkan seramai lebih 70% atau 390,000 pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM yang tidak berminat menyambung pelajaran. Hal ini kerana mereka terpedaya dengan kata-kata influencer di media sosial seperti YouTube, TikTok dan Instagram yang menjadikan pekerjaan lebih senang daripada menyambung pelajaran untuk menarik pengaruh dan minat dalam kalangan remaja. Oleh sebab itu, kebanyakan generasi muda mengambil jalan pintas untuk menjadi jutawan segera di usia muda atau menjinakkan diri mereka menjadi influencer di media sosial selepas berhenti sekolah. Terdapat dua faktor mendalami tajuk berbalism. Yang pertama adalah faktor-faktor berlakunya berbalism dan yang kedua adalah implikasi berbalism terhadap masyarakat sejagat dan negara. Sebelum kita teruskan perbincangan ini, suka saya untuk berkenal-kenal dengan lebih lanjut dan mendalam berkenaan berbalismi. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dalam perbincangan ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah latar belakang, yang kedua ialah faktor-faktor, yang ketiga ialah implikasi, yang keempat ialah cabaran. Latar belakang. Apakah itu berbalismi? Menurut Kamus Dewan dan Bahasa, berbalismi berasal dari kata dasar bebal yang didefinisikan sebagai tumpuk otak atau bodoh. Sejarah menunjukkan bahawa konsep berbalismi ini tercipta daripada lakonan watak Oblomov yang mempunyai sentimen dan penyakit masyarakat yang terbiar yang mana mempunyai sifat kemalasan dan ketidakpedulian sebelum Revolusi Rusia. Menurut tokoh Prof. Dr. Syed Hussein Alatas, berdasarkan buku Intellectual in Developing Societies karangan beliau yang menegaskan bahawa istilah berbalismi ini bukan bertujuan untuk merendah-rendahkan orang lain, tetapi hendaklah digunakan dalam ruang lingkungan ilmiah. Gejala berbalismi ini diibarat sebagai parasit dalam fikiran masyarakat kerana menunjukkan pelbagai kecelaruan masyarakat dari segi keinginan dan kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta merupakan sikap yang mempunyai kepelbagaian manifestasi. Sebagai contoh, ketidaktahuan, lambat, acuh tak acuh, tidak berminat terhadap budaya ilmiah dan tidak berdaya cipta. Faktor pertama ialah kurang kepimpinan intelektual. Kepimpinan intelektual adalah mereka yang memiliki pemikiran ke arah gagasan, idea dan solusi menggunakan akal fikiran. Menurut Syed Naqvi Alatas dalam buku terbitan beliau iaitu Intellectuals in Development, masyarakat perlulah dipimpin oleh mereka yang berintelektual bagi memastikan sesebuah negara dapat diterajui dengan baik. Bergerak kepada faktor yang kedua iaitu perkembangan teknologi yang pesat. Dunia hari ini yang tanpa sempadan membolehkan masyarakat mengakses segala maklumat hanya di hujung jari. Namun demikian disebabkan oleh terlalu banyak maklumat disebarkan, masyarakat tidak dapat mengidentifikasi maklumat yang sahih ataupun palsu yang membawa kepada keraguan. Saluran maklumat yang boleh didapati pada hari ini adalah seperti melalui aplikasi WhatsApp, Twitter dan Facebook.
Di platform sebegini, masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, penyampaian itu mestilah berlapik dan tidak berlebihan sehingga membuat andaian atau fakta yang tersendiri yang boleh mengelirukan para pembaca. Faktor yang ketiga ialah masyarakat yang malas berfikir. Ideologinya sebegini. Profesor Ungku Aziz, seorang ahli ekonomi dan pensyarah di Malaysia, dalam artikel pendek beliau berjudul Tragedi Pemikiran Melayu menulis, "Saya rasa Melayu tidak sanggup berubah. Perspektif mereka terhad dan tidak suka menyiasat dan mereka juga tidak mahu berfikir dengan mendalam." Di sini kita belajar bahawa masyarakat lebih selesa untuk dihidangkan dengan maklumat dan menerima sepenuhnya apa yang disebarkan tanpa sebarang soal selidik. Faktor yang keempat ialah masyarakat bersikap authoritarian. Menurut Kamus Dewan dan Bahasa edisi yang keempat, authoritarian bermaksud orang yang percaya akan ketaatan sepenuhnya terhadap autoriti. Mereka yang bersikap sebegini percaya kepada majoriti tanpa usul periksa sama ada sesuatu itu sahih ataupun tidak. Ingat, majoriti tidak selalunya benar dan minoriti tidak semestinya salah. Seterusnya adalah menjawab objektif yang kedua, iaitu implikasi globalisme. Implikasi yang pertama adalah negara mundur merangkumi semua aspek seperti pendidikan, pembangunan dan sebagainya. Hal ini berlaku disebabkan oleh pemimpin negara yang kurang berintelektual tidak dapat menyumbang idea yang berbeza dari orang biasa, sekaligus memperlihatkan negara tidak cekal untuk berdepan dengan sebarang permasalahan. Seterusnya ialah melahirkan masyarakat yang tidak berintegriti. Masyarakat sebegini lahir kerana ilmu-ilmu yang tidak sahih atau pegangan luar dijadikan normaliti dalam kehidupan seharian mereka. Kehidupan masyarakat akan menjadi terombang-ambing tanpa ilmu yang kukuh dalam diri. Globalisme sedikit sebanyak mempengaruhi mereka dalam mendepani kehidupan harian. Yang ketiga adalah melahirkan para ilmuwan yang tanpa tauliah. Ustaz-ustazah palsu yang semakin berleluasa di media sosial ini mempengaruhi anak muda dalam penerimaan ilmu. Sekiranya penyebaran ilmu oleh orang awam di media sosial berleluasa, tenggelamlah para ilmuwan yang sebenar dalam menyebarkan ilmu. Oleh itu, mereka yang ada tauliah dalam sesuatu bidang perlu lebih peka dan bergiat aktif dalam sosial media untuk memberi keterangan yang benar dan sahih kepada masyarakat berbekalkan kepakaran ilmu yang mereka ada. Yang terakhir adalah tahap pemikiran masyarakat merudum. Pemikiran masyarakat kita akan merudum kerana terlalu banyak sumber atau media di pentas teknologi hari ini yang memampirkan pelbagai jenis ilmu namun tidak pasti sejauh mana kesahihan sesuatu perkara itu. Kesannya, pemikiran masyarakat akan merudum. Pemikiran mereka tidak dapat berasaskan pada realiti hari ini kerana lebih memikirkan keseronokan berbanding masa depan diri dan negara. Cabaran yang pertama ialah mudah terdedah dengan ilmu palsu, yang kedua ialah kurang berminat untuk sambung belajar, dan juga yang ketiga ialah mudah terpengaruh dengan sosial media. Generasi sekarang sangat mudah terdedah dengan ilmu yang palsu kerana setiap lapisan umur, tidak kira muda ataupun menjelang usia, sudah mempunyai media sosial sendiri. Hal ini sangat membimbangkan apabila mereka lebih memilih untuk merujuk kepada media sosial berbanding ilmu yang arif. Sudah menjadi trend apabila pelajar-pelajar sekarang tidak memilih untuk menyambung pelajaran kerana alasannya yang kurang berminat. Malah, ibu bapa juga menyokong keputusan anak-anak mereka kerana tersepit dengan masalah kewangan. Di media sosial juga, kebanyakannya ilmunya kurang bermanfaat dan hanya mementingkan like dan view sahaja berbanding ilmu yang sahih. Jadi, kita sebagai pengguna yang bijak perlu menggunakan media sosial dengan betul. Saya akan menerangkan tentang kaitan globalisme dengan falsafah. Globalisme ini dapat dikaitkan secara langsung dengan salah satu konsep ilmu iaitu epistemologi. Dari sudut etimologi, berasal dari bahasa Yunani iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan atau kebenaran dan juga logos yang bawa maksud ilmu atau teori. Menurut Oxford Dictionary of Sociology, epistemology ialah the philosophical theory of knowledge on how we know and what we know. Bermakna, epistemologi adalah bagaimana pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang individu seperti yang kita sedia maklum bahawa manusia merupakan makhluk istimewa yang dikaruniai akal. Hal ini dapat dikaitkan dengan kepelbagaian cara manusia berfikir hingga mampu menimbulkan andaian dan pendapat yang berbeza antara satu sama lain. Manakala dari perspektif Islam pula terdapat surah Taha, surah yang ke-20 ayat 114. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam lagi yang benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Ayat ini mengajarkan supaya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperolehi ilmu.
kerana segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlulah bersabar dalam menuntut ilmu. Janganlah tergesa-gesa sebelum diterangkan oleh guru yang mengajar. Hindari membuat pemahaman sendiri kerana tindakan ini sangat berbahaya. Selain itu, berbalisme boleh dikaitkan dengan masalah minda tertawan. Ini merupakan sudut pandang dari Syed Hussein Alatas. Beliau merupakan seorang tokoh Malaysia yang dilahirkan di Bogor, Jawa Barat. Beliau mengetengahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan amali atau praktikal seperti rasuah. Masalah-masalah seumpama ini yang telah diperhatikan oleh almarhum termasuk ekstremis keagamaan, pemikiran dan kelakuan yang tidak berakal serta rasuah. Oleh kerana minda tertawan tidak sedar akan keadaan tawanannya dan tidak berfikir secara berautonomi, ia tidak dapat menghuraikan dan memahami masalah-masalah yang menghinggapi masyarakatnya. Sebaliknya, ia akan mendatangkan masalah kepada negara. Akibat daripada penelitian beliau tentang ekstremis keagamaan, pemikiran, kelakuan yang tidak berakal serta rasuah yang makin berluasa adalah beberapa cadangan dan rancangan yang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Zaman sekarang merupakan zaman di mana maklumat tersebar dengan amat cepat. Maklumat yang benar dan salah bertebaran di internet. Sudah terang lagi bersulur. Salahnya bukan terletak pada internet, tapi salah manusia sendiri yang sangat mudah terpengaruh dan tidak berhati-hati dalam memahami sebuah informasi. Seperti sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu, pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah berkata, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku masih kalah dengan seorang yang jahil. Kerana orang yang jahil itu tidak pernah faham landasan ilmu. 4 pihak yang memberi impak tinggi dalam membantras berbalisme. Yang pertama ialah kerajaan. Kerajaan perlulah menyediakan saluran yang betul kepada masyarakat untuk dijadikan rujukan kepada semua lapisan masyarakat. Di dalam platform ini, kerajaan perlu memastikan hanya para ilmuwan dan mufti yang diiktiraf sahaja boleh berkongsi bagi menghalang penyebaran ilmu palsu yang semakin menjadi-jadi ini. Yang kedua adalah NGO. NGO menyediakan kempen percuma kerana kebanyakan masyarakat mempunyai masalah kewangan dan hanya mampu untuk mengikuti kempen-kempen secara percuma. Yang ketiga ialah individu sendiri. Kita perlulah mengajar diri agar bersifat lebih terbuka dalam mendalami ilmu pengetahuan agar generasi yang akan datang dapat mencontohi dan berbalisme dalam diri dapat dibantras. Kita juga dapat melahirkan individu yang mempunyai intelektual yang tinggi dan mudah untuk menerima segala ilmu. Dan yang terakhir ialah mahasiswa. Mahasiswa juga merupakan peranan yang penting kerana mereka merupakan orang yang akan menyambung generasi yang akan datang dan kebiasaannya di kampung, masyarakat ataupun golongan yang menjelang usia lebih memilih untuk mempunyai mahasiswa berbanding dengan ustaz-ustaz yang tidak diiktiraf. Okey, rumusan yang dapat saya simpulkan daripada berbalisme ialah berbalisme merupakan satu sifat yang perlu dicegah dalam diri agar tidak berlarutan kepada generasi kita yang akan datang, dan orang sekeliling perlulah lebih prihatin sama ada sesama masyarakat agar berbalisme dapat dibantras. Kita juga perlulah sentiasa peka dan ambil tahu tentang ilmu yang disampaikan. Kerana hal ini, kita juga perlu memastikan ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang sahih dan tidak palsu. Jadi, ilmu akan digunakan dan berbalisme akan hilang dalam diri apabila kita ikhlas untuk belajar dan menuntut ilmu dan tepat untuk diaplikasikan.